Perkataan Nabi dan Rasul ada disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah sebenarnya perbezaan di antara Nabi dan Rasul? Apa yang kita pelajari selama ini, Rasul ialah seseorang yang menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada orang ramai. Manakala Nabi pula ialah seorang yang menerima wahyu untuk diri dia sendiri dan tidak wajib untuk menyampaikan kepada orang ramai. Tuan-tuan, puan sekalian, cuba kita berfikir dengan fikiran yang waras. Apakah definisi ini sesuai untuk penggunaan Rasul dan Nabi? Bagaimana sekiranya satu kawasan itu semua orang kufur kepada Allah SWT dan melayakkan mereka untuk diazab oleh Allah SWT api neraka. Lalu Allah memilih seorang untuk menjadi Nabi dan diwahyukan pada beliau, wahai fulan, kamu sekarang dilantik untuk menjadi Nabi, tapi wahyu ini hanya untuk kamu seorang dan kamu tidak wajib untuk menyampaikan kepada orang ramai. Apakah definisi ini boleh diterima oleh akal yang waras? Sebab itulah saya lebih prefer untuk memilih definisi yang menyatakan bahawa Rasul ialah seseorang yang menerima wahyu daripada Allah SWT dan wajib menyampaikannya kepada orang ramai. Manakala Nabi pula ialah seorang yang dilantik oleh Allah SWT untuk menyampaikan dakwah kepada orang ramai tanpa menerima wahyu yang baru, hanya meneruskan risalah syariat para Rasul sebelumnya. Jadi persamaan di antara Nabi dan Rasul ialah kedua-dua mereka ini merupakan lantikan daripada Allah SWT. Yang kedua, mereka wajib untuk menyampaikan dakwah kepada orang ramai. Cuma perbezaan di antara mereka berdua ialah Rasul menerima wahyu yang baru ataupun syariat yang baru daripada Allah SWT. Manakala Nabi hanya meneruskan syariat para Rasul sebelumnya. Ini definisi yang lebih dekat dengan konsep Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah SWT yang wajib berdakwah kepada orang ramai. Persoalan yang kedua, berapakah bilangan Nabi dan Rasul? Ramai di kalangan kita yang menyangkakan bahawa Rasul ada 25 orang. Bila kita belajar rukun iman, kita percaya Rasul ada 25 orang. Sebenarnya 25 orang Rasul ini adalah nama mereka yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Sedangkan bilangan Rasul lebih ramai daripada itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi, ketika mana Abu Zar bertanya kepada Rasulullah SAW, di kala itu Rasulullah SAW berada di masjid, wa huwa fil masjid. Ketika itu Rasulullah SAW berada di masjid, lalu Abu Zar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kam nabiyun, berapakah bilangan para nabi? Lalu Rasulullah SAW menjawab, qal mi'atu alfi nabiyyin, mi'atu alfi nabiyyin wa arba'atun wa ishruna alfi nabiyyin. Kalau kita perhatikan dalam hadis ini, tuan-tuan boleh tengok di paparan ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahawa bilangan Nabi ada 124,000 orang. Nabi ada 124,000 orang. Lalu Abu Zar bertanya lagi, kamil mursaluna minhum, di kalangan para Rasul Nabi ini, berapakah kalangan mereka ini, berapakah Rasul yang diutuskan? Berarti semua Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Jadi Abu Zar bertanya, di kalangan para Nabi ini, siapakah yang dilantik menjadi Rasul? Lalu baginda SAW menjawab, dalam hadis baginda di sini, qal 313, di kalangan para Nabi itu Rasul yang diutuskan ialah 313 orang. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW telah pun ditanya, ya Rasulullah,
kam iddatul anbiya, wahai Rasulullah, berapakah bilangan para nabi? Qal mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Nabi ada 124,000 orang. Ar-rasulu min dzalika 315 jam'an ghafiran. Kemudian Rasulullah SAW jawab, di kalangan mereka yang menjadi Rasul ialah 315 orang, satu jumlah yang ramai. Ada beberapa riwayat yang agak berbeza ini, bilangan Rasul. Cumanya ada setengah ulama yang merangkumkan bilangan Rasul lebih kurang 313 hingga 319 orang. Jadi jumlahnya 300 lebih, bukan 25 orang seperti yang ramai di kalangan kita percaya bahawa bilangan Nabi ialah 25 orang, dengan Rasul ada 25 orang. Saya ulang balik, bilangan yang 25 orang itulah nama-nama mereka yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Namun demikian, nama-nama Rasul yang diutuskan oleh Allah dan juga para Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT jauh lebih ramai daripada itu. Sebab itulah kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Al-Quran menjelaskan dalam surah Ghafir ayat 78. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah mengutuskan sebelum kamu para rasul, dan sebahagian mereka kami ceritakan kepada kamu kisah mereka, dan sebahagian di kalangan mereka tidak kami ceritakan kepada kamu tentang kisah mereka. Ini dalam surah Ghafir ayat 78. Berarti dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan sebahagian Rasul tidak Allah jelaskan tentang kisah mereka di dalam Al-Quran. Demikian juga dalam surah An-Nisa ayat 164, ya. Rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaik, dan sebahagian rasul kami ceritakan kisah mereka pada kamu wahai Rasulullah min qablu, sebelum ini. Wa rusulan, dan sebahagian rasul lam naqsushum 'alaik, dan sebahagian rasul tidak kami ceritakan kepada kamu. Sebab itulah tuan-tuan muslimin, kalau kita ingat kita baca surah Yasin, ramai di kalangan tuan-tuan telah pun hafal ayat ini. Fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Lalu Allah kuatkan Rasul yang ketiga. Dalam surah Yasin ini menceritakan bahawa Allah mengutuskan 3 orang Rasul pada satu kawasan kerana kekufuran kaumnya yang tidak menerima Rasul yang pertama. Kemudian Allah hantar Rasul yang kedua, masih lagi dikufurkan. Allah kuatkan lagi dengan Rasul yang ketiga. Siapakah 3 orang Rasul ini? Al-Quran tidak menceritakan dengan jelas. Apa yang saya nak gambarkan di sini ialah, yang pertama, ada perbezaan di antara Nabi dan Rasul. Yang kedua, definisi yang berbeza di antara Nabi dan Rasul. Yang ketiga, jumlah para Nabi ada 124,000 orang, dan jumlah para Rasul ada 313 hingga 319 orang. Sebahagian mereka Allah ceritakan kisahnya dalam Al-Quran, dan sebahagian mereka Allah tidak ceritakan kisah mereka dalam Quran. Namun demikian, hanya 25 orang Rasul sahaja yang namanya disebut secara terperinci dalam Al-Quran.